Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Saya Uniras adalah co-founder dan business owner kepada Onisha Enterprise. Kepakaran kami adalah fokus membantu mereka yang selalu kesempitan masa hingga tiada masa untuk memasak di rumah. Kami nak menyelamatkan mereka, khususnya pada wanita, para ibu, para isteri. Kita nak selamatkan maruah mereka, yang mungkin rasa bersalah selalu sebab tak dapat menyediakan makanan kepada pasangan dan keluarga setiap kali kelaparan akibat terlalu sibuk dan terlalu busy dengan kerja dan aktiviti harian. Kami menyediakan popiah ataupun pop cheese yang ringkas pada sedan dan premium. Sebentar saya nak share live saya ni. Pop cheese yang ringkas. Alright. Apa khabar semua? So, seperti biasa saya buat live di dalam kereta. Kenapa saya buat live dalam kereta? Sebab saya baru je keluar dari office dan saya sekarang ni dalam perjalanan untuk mengambil anak saya dekat play school. Anak saya First Mikael, umur dia baru 2 tahun setengah. Alhamdulillah, saya pun mengambil kesempatan ni sebab wife saya yang cadangkan untuk saya buat live pada waktu petang, time-time macam ni. Sebab kita ada sedikit cabaran untuk buat live pada waktu malam. Biasanya saya buat live malam. Kita sekarang ni dalam usaha nak pindah rumah, InsyaAllah pada tahun depan. Jangan macam lama je kan, bulan depan, InsyaAllah hujung bulan depan kita akan pindah rumah baru. So kita memang tengah busy lah. Lagipun anak saya KL ni, dia pun tengah aktif, Alhamdulillah. So memang ada cabaran lah kalau saya nak buat live waktu malam. Dia ada kat rumah, wife saya pun tengah sibuk untuk sibuk lah hal-hal di rumah kan. Dia pun balik kerja malam, saya pun balik kerja sampai rumah pun agak maghrib. So saya just punya dia kata why not. Saya tak ada masalah. As long dia saya buat live, as long dia support saya. Dia lah sebenarnya founder. Wife saya tu Aisyah, dia lah yang bagi idea kepada saya untuk meniaga makanan ni. Saya memang suka makan. Kenapa saya berniaga makanan? Sebab saya belajar daripada Richwork untuk mulakan apa dekat tangan. Saya punya benda saya minat dalam makan, tapi malangnya saya tak ada kelebihan untuk memasak sangat. Wife saya ada. So saya bersyukur dapat berkahwin dengan dia. So saya just usahakan lah apa yang dia usahakan juga. Dari segi produk saya just tolong buat marketing dan sale. So kita orang bersama lah. Dengan tu nama saya Onira, nama dia Aisyah. So tutupulah brand Onisha. Sebenarnya kan brand Onisha ni, nama ni kita orang dah buat sebelum kahwin lagi. So nama kita dah biasa-biasa lah sebut. So ramai orang dah tahu Onisha. Right, so Alhamdulillah saya nak share benda menarik lagi pasal frozen food pada hari ni. Siapa yang masih belum follow dan like page saya, tolonglah like page saya dan follow lah juga Instagram saya dan juga Telegram saya. Saya share banyak benda menarik, especially berkenaan dengan frozen food yang mungkin korang tak pernah terfikir langsung kan. Korang tak pernah terfikir langsung pasal frozen food kan. Mungkin korang rasa frozen food ni benda-benda biasa. Benda-benda biasa. Sebenarnya kan frozen food ni sangat gila penting tau dalam hidup kita kan. Sangat gila penting dalam hidup kita. Cuma bayangkan kalau satu hari lah, bayangkanlah kalau hidup kita ni tak ada frozen food kan, tak ada peti ais kan. Betapa limitednya makanan yang kita ada tau dalam hidup ni, to be honest. Semalam saya ada share dalam saya punya live, siapa yang tonton, saya ada share macam mana orang dulu diorang simpan makanan kalau tak ada peti sejuk. Macam mana diorang simpan ikan, macam mana diorang simpan ayam. Diorang tak makan ke? Diorang makan, of course kan. Dulu mungkin zaman-zaman kuno zaman-zaman pendekar-pendekar, tak kisahlah, zaman-zaman dulu kan, sebelum TNB diwujudkan kan. Sebelum TNB wujudkan, sebelum ada pecawang elektrik ni kan, orang zaman-zaman dulu semua kebanyakannya memburu, memancing untuk makan daging. Diorang time tu tangkap, time tu masak. Diorang tak tahu nak simpan macam mana. Kalau diorang simpan busuk kan. Lepas tu macam mana diorang nak simpan lebih lama? Diorang simpan lebih lama dengan cara mengawet, tu tabur garam, simpan kan. Kalau siapa yang tahu
Siapa kepada mereka yang minat drama-drama Korea ke, movie Korea ke, orang Korea ni kan suka makan kimchi kan. Siapa tahu yang sebenarnya diorang pun simpan kimchi bawah tanah. Benda ni saya ada baca tapi saya tengok sendiri dekat TV. Okay, kebetulan masa dulu saya follow Running Man sebelum saya mula terjebak dalam perniagaan ni lah. Bila saya dah start bisnes ni, memang masa saya dengan TV pun saya tak tahu bila. Jarang sangat saya tonton TV. Di rumah pun TV anak saya conquer, tengok cerita Cocomelon dia, tengok cerita Pipin dia, tengok cerita Didi and Friend dia. So memang saya banyak masa membaca kan, banyak fokus apa lagi yang saya boleh buat untuk upgrade saya punya bisnes ni. Okay, so banyak benda sepatutnya kita bersyukur lah ada peti ais ni. Okay, sebab adanya peti ais ni kita masih boleh makan ayam, boleh makan ikan kan. Tapi kena cara yang betul lah kan. Ramai orang terlalu mengambil ringan. Kadang-kadang dia orang beli ayam ke ikan kat pasar kan, beli tak basuh kan, terus masuk dalam peti sejuk, which mana sangat senonoh lah sebenarnya kan. Ayam sebenarnya bahan mentah ni dia jauh lagi banyak bakteria daripada bahan yang dah masak. Of course makanan-makanan yang dah masak ni kalau kita biarkan dekat luar pun akan rosak juga. Pun akan rosak juga of course, sebab bakteria lah. Of course semua balik kepada bakteria lah. Cuma makanan-makanan mentah ni lagi banyak bakteria, lagi kotor lah kalau kita tak jaga dengan baik. Okay, so kita sebagai umat Islam pun kena tahu kan, kalau kita tak jaga kebersihan makanan, rezeki pun tak masuk kan. Kalau kita tak jaga kebersihan makanan, kita akan kena keracunan makanan kan. To be honest kan, keracunan makanan ni bukan benda yang kecil lah. Okay, bukan benda yang ringan. Sebab saya baru je pulih dari keracunan makanan kan. It's a very traumatic experience lah bagi saya. Sebab anak saya Mikael pun first time kena keracunan makanan, dan dia pun muntah-muntah dalam kereta, dia pun muntah-muntah dekat klinik. Dia pun nampak dia tak selesa. Dia yang biasanya aktif, ketawa-ketawa, senyum-senyum, lari-lari, dia muntah. Sometimes dia macam tak aktif, nak baring, dia tak nak bangun. So very very worrying lah kan. Dan apa lagi yang menyedihkan, bila saya terpaksa biarkan nurse kat Hospital Putrajaya masa tu. Kebetulan masa tu saya tengah check up wife saya. InsyaAllah saya dapat anak kedua pada tahun depan, bulan 3 ataupun hujung bulan 2 nanti. Doakan dipermudahkan. Masa tu saya kata jomlah check sekali Mikael ni. Memang satu pengalaman yang saya takkan lupa lah kan. Memang terjerit-jerit anak saya, tangan dia yang kecil, urat dia halus tu. Nurse struggle nak cari urat. Tak pernah cucuk kan. So lagi kata apa, lagi merisaukan bila dah cucuk tertanggal, bengkak lah tangan dia. So terpaksa cucuk kat tangan dia satu lagi. So it's very very kata apa, traumatic lah experience, yang saya rasa macam saya tak nak lagi benda ni berulang. Saya tak nak lagi keracunan makanan berlaku. So sekarang ni saya memang sangat concern yang makanan dah lama dalam peti ais tu saya buang lah. Alhamdulillah saya pun baru je ambil kursus proses kendali makanan, yang mana dekat situ pun saya belajar banyak cara-cara menguruskan makanan yang cara lebih betul lah. Especially bila pasal penyimpanan makanan. Okay, biasanya especially nasi selalu kalau tak habis, saya selalu suka simpan dalam peti ais. Saya even tegur wife saya, marah dia kan, makanan nasi jangan buang. Kita kan, beras kita beli beras kita beli tapi kita membazir, selalu masak beras tak habis kita buang. Okay, sebenarnya nak simpan makanan ni pun dia ada had limit dia, dan pun juga ada cara penyimpanan yang betul. Okay, antara cara penyimpanan yang betul, makanan yang kalau dah simpan peti ais tu, make sure semua tertutup. Okay, kalau tak tutup nanti bakteria semua bermaharaja lela, dia suka lompat-lompat kan. Sebenarnya bila kita masukkan makanan dalam peti ais, bakteria tu semua tidur. Dia tak mati, dia tidur. Dia nak mati kena masak, kena rebus, kena didih. Temperature yang tinggi je boleh bunuh bakteria. Temperature rendah ni hanya menidurkan bakteria ni kan. Sampai satu masa bila kita keluarkan makanan ni keluar, especially bila kita defrost,
kan. Bila suhu beku tu dia mula mencair hingga ke suhu bilik, bakteria-bakteria ni akan bangun semula. Bukan macam tu lah, nak senang faham. So diorang memang raja lila lah. Nak rendam, bila kita nak defrost pun ada cara dia. Saya pun ada share dalam live saya sebelum ni. Antara cara mudah yang biasa majority orang buat adalah rendam. Nak rendam tak ada masalah, just make sure jangan rendam lama sangat. Kan ni apa yang saya belajar lah, jangan rendam lama sangat. Okay, sebab dikuatiri. Okay, sebab benda tu akan menyebabkan bakteria tu aktif. Dia kotor lah. Dia punya timeline tu sebenarnya 4 jam je, jangan lebih 4 jam. Okay. Even saya tadi tengah hari pun balik rumah sekejap, sebab saya punya kabel phone, saya balik rumah kejap. Saya ambil kesempatan tu rendam ayam. So InsyaAllah lah balik ni saya kena terus buang air tu, rendam balik. Kalau nak rendam, boleh rendam, tak ada masalah. Cuma tukar air, jangan pakai air sama. Tu je. Then banyaklah tips kan saya boleh share. Even dalam Telegram saya lagi banyak tips kan, menarik-menarik. Saya share macam mana nak tahu makanan tu dah rosak ke belum, macam nak tahu makanan mentah tu dah okey ke ataupun dah rosak. Okay. Then another thing, saya pun belajar baru-baru ni, bukan semua benda kita boleh simpan dalam peti ais. Kan, bukan semua benda. Benda ni very interesting tau. Kan, to be honest, makanan ni, saya pada mulanya saya memang berniaga, macam fikir macam nak cari side income. Kan, saya belajar ritual, belajar pasal marketing. Saya nak share, saya just nak buat income untuk tambah baik hidup saya kan, tambah baik saya punya nak tutup komitmen, bayar hutang kan. Tapi along the way saya belajar banyak betul dengan ritual. Dia ajak saya add more value to people. So saya invest lah masa saya belajar pasal makanan kan. Walaupun pada mulanya ni bukanlah bidang saya sekali. Saya adalah seorang service advisor, so called customer service lah dekat engineering firm. Dulu saya seorang engineer. Saya pun banyak travel sana sini kan. Saya seorang field service engineer, yang mana itulah antara cita-cita saya yang mula-mula dulu. Saya bercita-cita nak join oil and gas. Saya nak travel sana sini. Saya nak, kata apa, saya nak see the world. Tapi masalahnya saya masa tu saya sangat-sangat ego. Saya rasa saya bagus sangat. Saya rasa saya enjoy travel, orang lain tak boleh travel. Masa tu adalah sikit riak dalam diri tu, yang mana saya rasa mungkin sebab itulah saya selalu rasa kesunyian. Mungkin sebab saya selalu rasa kesunyian. Dan kerja tu bukan senang nampak macam seronok kan, travel sana sini. Sebenarnya saya banyak kerja hands on. Saya banyak naik kapal, turun naik kapal, dan sakit badan lah kan. Saya sampai leher kena minor slip disc. Tulang belakang saya pun ada, dia dah tak lurus seperti normal. So saya dah give up lah sangat lah. Saya rasa cukup lah, ini bukanlah career yang aku nak, bukanlah yang aku bayangkan. Aku nak tukar career lain. Okay, nak tukar career lain. So tapi masalahnya saya ada satu sikap, kalau saya dah mula saya nak habiskan. Maksudnya selagi saya tak kaya, saya tak berjaya time tu, saya nak teruskan. So satu-satunya benda yang boleh stop saya bekerja macam tu adalah saya kena ada sebab yang kukuh. Kenapa saya tak nak continue, walaupun hati dah tak suka kan. Mungkin ada orang hati dah tak suka, mungkin dah patah semangat give up. Tapi saya bukan macam tu lah kan. Saya macam, hati saya ni masih nak teruskan, tapi saya kena cari satu sebab, macam mana saya boleh totally stop daripada masuk dalam bidang ni lagi. Masa tu saya fikir kahwin lah. Bila saya kahwin, saya mesti berhenti kerja, tak nak lagi lah macam tu, sebab saya nak masa dengan family. So saya kahwin. So saya dah kahwin, saya stop. Alhamdulillah lah kan. Bila saya dah kahwin, hati saya memang dah tawar lah nak kerja macam tu lagi. So saya berhenti. So saya fokus pada family lah, anak saya. So of course gaji lepas saya berhenti tu tak macam masa saya travel situ sana sini, banyak allowance, banyak overtime. So sekarang ni saya hanyalah gaji basic. Dan saya memang nak cari pendapatan tambahan. Saya nak cari pendapatan tambahan yang mana saya boleh tutup hutang, macam saya cakap tadi. Then it's very interesting lah. Banyak benda saya belajar masa saya cuba explore. Saya buat research pasal saya punya makanan ni. Okay, kenapa frozen food, kenapa bukan dry food? Okay, itu sebenarnya bukan satu masalah pun. Kalau saya mungkin pada mula lagi saya dah
saya dah pilih produk dry food. Mungkin sampai sekarang saya continue dry food, cuma saya dah mula frozen food. Yang macam saya cakap tadi, ni adalah idea wife saya, yang mana dia lah sebenarnya founder kepada Pop Indonesia ni. Dia yang cadang kita buat popiah cheese. Sebab masa tu produk kita rasa macam belum ramai lagi yang buat. So it's very mungkin market bagus. So saya mulalah. Dan of course banyak cabaran along the way tu. Cabaran dari segi posting, cabaran nak maintain quality. Sebab kita main suhu especially bila dah frozen food ni, kita main suhu kalau tak cantik, suhu kalau tak jaga, produk tu kacau, produk tu akan rosak. Okay, so banyaklah saya belajar. Dalam masa saya belajar pasal produk, saya pun belajar juga apakah benefit lain yang saya boleh share pasal frozen food ni. So petang ni saya nak share, sebenarnya frozen food ni kan, dia banyak membantu kita tau. Banyak bantu orang ke luar sana, especially kepada wanita dan pada mereka yang baru berkahwin khususnya. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Okay, you bayangkanlah, you baru kahwin. Okay, you baru kahwin, dan you tinggal sama you punya in-law, sama mak mertua you. You pula seorang carrier woman. Okay, you seorang carrier woman, you stay sama you punya in-law. Stres kan? Stres gila kot kan? Sebab so far memang banyak story lah saya dengar kalau menantu duduk dengan mertua ni, lagi kalau duduk perempuan kan. You punya in-law memang expect more from you as a wife, sebagai seorang yang kahwin dengan anak aku kan. Apa anak aku nak buat? Kerja-kerja rumah ni dia expect you buat lah. Antaranya adalah memasak. Okay, tapi pendapat saya kan, you kalau busy macam mana pun, you kena masak kan. You mungkin boleh bagi alasan aku tak ada masa lah, nak pernah balik rumah malam semua, macam mana aku nak masak kan, macam mana anak-anak aku semua. Tapi mesti ada perasaan malu kan, perasaan macam tambah bila nak macam ni kan. Kita pun nak try masak juga. Mungkin tunggu weekend baru boleh masak kan. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya frozen food ni, sebenarnya dia menyelesaikan masalah ni. First, dia menyelesaikan masalah malu you, yang mungkin malu macam mana tau. Malu mungkin you tak ada masa nak masak, satu hal. Mungkin you tak ada masa nak belajar masak kan. Mungkin selama you sebelum berkahwin ni, sebelum you berkahwin time tu, you fokus pada you punya career kan. You fokus pada you punya career, you fokus pada, mungkin macam certain people dia rasa bila dah kahwin dia dah bahagia, end of story kan. Mungkin terlalu banyak sangat tengok drama putih ke, drama Korea ke. Kahwin ni lah penyelamat segala-galanya. Sebenarnya no. Bila you kahwin, it's a new chapter of your life kan. You kena tanggungjawab you lagi besar. Alhamdulillah, saya bersyukurlah saya dijodohkan dengan Aisyah, yang mana dia sangat amazing masak, amazing wife. Saya proudly tell people yang wife saya ni memang pandai masak. Tapi pada banyak wanita kan, especially yang duduk bandar, diorang nak jadi wanita yang terbaik, isteri terbaik, tapi sometimes diorang tak ada masa nak masak. So frozen food sebenarnya penyelamat kan. Dan sangat menyedihkan kan, kalau frozen food ni orang-orang yang mungkin tak perasan sebenarnya zaman sekarang ni frozen food terlalu banyak. Okay, jenis kan. Jangan limitkan pada ayam frozen, daging frozen. Sebenarnya sekarang ni banyak paste frozen. Even kawan saya, sahabat saya, Kak Su, dia seorang usahawan frozen food, ayam perap dan kami perap. Dia pun menyelamatkan banyak masalah mengidam. Macam saya pun mengidam tak, kita nak makan kami perap, ayam perap kan. It's very nice tau sekarang. Even ada daging salai frozen, apa lagi, asam pedas frozen kan. Kalau you pergi kios, kalau you pergi 7-Eleven, semua macam-macam lauk sekarang. Nasi goreng kan, semua diorang half cook, diorang jual. Kita just perlu panaskan je dan serve. Masa saya Singapura dulu, saya cerita sikit kan. Saya kerja 7 tahun kat Singapura. Saya banyak travel. Saya tak ada masa nak masak. Rumah sewa yang saya duduk masa tu ada dapur, tapi saya memang tak ada masa nak masak lah kan. Masak kadang kumul lah, kadang larat masak, tak larat tak masak. So bila saya malas masak, saya suka pergi dekat dia punya 7-Eleven dekat dia punya convenience store. Dekat situ
Saya suka beli apa tau? Saya suka beli nasi lemak, saya suka beli nasi berani, saya suka beli macam-macam lah. Burger. Oh, burger pun ada tau. Oh, burger bukan burger mentah tu, burger dah siap. Burger dah siap. Kita just minta tolong dia reheatkan je. Oh, menarik kan? Faham tak? Sekarang ni frozen food dah banyak sebenarnya. Okay. Dan saya percaya frozen food ni pun telah menyelamat banyak betul usahawan-usahawan yang terkesan masa PKP sebelum ni. Kan banyak peniaga-peniaga kedai makan terpaksa tutup, tak boleh buka kedai, tak boleh run business. Apa yang diorang buat? Diorang masak, diorang frozenkan. Diorang masak, diorang frozenkan makanan diorang tu dan serve dan jual secara online. Hai, selamat. Hai, saya nampak ada orang like tadi. Terima kasih. Okay, saya tengah share. Saya nak bantu. Macam mana nak bantu selamatkan maruah wanita sekarang ni. Kan, wanita. Saya bukan wanita, tapi saya seorang husband. Saya seorang anak. Saya seorang ipar. Saya seorang menantu. Yang saya faham, banyak benefit sebenarnya frozen food ni boleh selamatkan. Boleh selamatkan rumah tangga lah cerita. Selamatkan rumah tangga. Okay. Satu lagi tadi menyelamatkan maruah depan mertua. Okay. Percaya je kat saya. Percayalah je kat saya. Kan, kalau you tunjuk effort masak, walaupun simple, ringkas macam mana pun, saya percaya mertua you boleh hargai you. Dia hargai. Dia faham you sibuk bekerja, you sibuk dengan aktiviti harian, tapi you still ada effort nak masak. Kan, mungkin frozen food ni macam saya cakap tadi, sekarang macam-macam. You pergi supermarket, pergi mall, kan, macam-macam frozen food you boleh jumpa. Kan, kalau petang-petang, pagi-pagi sarapan, you nak serve, you nak ambil hati mertua, you pun you boleh beli. Kan, banyak keripap frozen, even popiah cheese Onisha frozen. Kan, you boleh serve. Confirm ringkas, padat, sedap, dan confirm rasanya premium. Okay. Saya bukan nak promote produk, tapi saya just nak bagi contoh. Okay, itu satu. Nombor dua, you boleh selamatkan maruah you, kan, kepada anak-anak you. Yes, pada anak-anak you, to be honest. Okay, you faham tak? Saya percaya air tangan, masakan air tangan ibu ni dia berbeza tau dengan air tangan wanita lain. Okey. Kan, berbeza dengan air tangan ibu-ibu yang lain. Bukan maksud saya madu-madu yang lain, bukan maksud saya, okey, kalau kita pergi kedai makan, kalau kita order makan, kan, makanan pernah tak sampai satu tahap kan, kita tak tahu nak order apa. Boring kan, muak lah asyik order makannya. Kan, mak tak nak order. Kadang kita nak masak sendiri, tapi masalahnya kita tak cukup power nak masak. Kan, kadang tengok YouTube, kadang tengok Google, nak gencah tu, gencah ni, nak potong tu, potong ni, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau you nak lagi senang, saya cakap tadi, frozen food. Okay, you serve lah apa-apa menarik pada anak-anak you. Kan, saya percaya itulah salah satu tips macam mana you nak bonding lagi dengan anak-anak you kat rumah. Faham tak? Macam saya share semalam, good food is good mood. Kan, bila makan bersama keluarga ni, ada rezeki kat situ, yang mana you all boleh duduk bersama, dan talk about daily punya perkara lah kan. Tanya khabar, mungkin satu hari anak kat sekolah, satu hari bapak kat tempat kerja, satu hari you pun wanita kat tempat kerja, you ada opportunity untuk tanya khabar waktu malam je. Kan, you nak bersembang-sembang. Kan, you nak sembang. Tapi kalau nak masak heavy sangat, makan masa pula. Kan, balik rumah lepas maghrib, nak masak, mungkin lepas isyak baru siap. Mungkin lepas pukul 9-10 baru siap. Bila nak makan, semua dah penat. Kan, why not you beli makanan frozen yang sedap, yang nampak sedap, yang kata apa, cukup lengkap. Kan, ada banyak sekarang kan, you just boleh serve dengan cepat, dan itu ada opportunity untuk bonding dengan anak-anak you kat rumah. Faham tak? Dan saya percaya anak-anak you mesti lagi happy, dan akan cerita kat kawan-kawan dekat sekolah, mak aku malam tadi masak sedap lah. Kan, aku spend time dengan mak aku. Kan, dia tahu apa aku suka. Faham tak? Sometimes kita tak perlu pun nak tahu semua. Kan, kita nak masak, perlu ke kita tahu masak semua? Saya percaya dekat saya kan, ada orang mungkin dia pandai masak certain lauk, tapi ada certain lauk dia fail. Mungkin ada orang reti masak laksa, tapi masak asam dia fail, masak sup fail. Faham tak? Kadang kita nak masak untuk anak, tapi kita tak tahu nak masak tu macam mana. Kadang susah gila kot. Contoh, anak kita suka donat. Kan, dia suka donat.
kita nak buat donat tak reti. So apa kita buat? Of course kita beli. Tak, of course kita beli. Kan kita buat, kita tahu anak kita suka donat. So kita panas, kita frozen tu, kita defrostkan, kita panaskan, kita saya nak makan. Menyelamatkan maruah ibu-ibu juga. Okay, itu poin saya yang kedua. Okay, poin saya yang ketiga, of course, menyelamatkan maruah siapa? Of course lah, menyelamatkan maruah kepada si suami. Okay. So, cara cakap saya, kalau you usaha masak untuk you punya suami, mesti suami you happy, mesti suami you sayang you gila-gila dan tak pandang lagi perempuan lain. Carilah, trust me. Saya banyak kali of course lah, bila kita dah berkahwin ni, memang ada time kita ada selisih dengan wife, kita ada selisih pendapat. Kita kadang mungkin keterlaluan, biasalah, kita kan manusia yang beremosi. Tapi carilah, every time ada good food on the table, kan semua akan senyap dan enjoy makan dan akan lupa sekejap. Good food is good mood. Okay, kalau kita makan sedap, insyaAllah dia akan generate emosi yang best, dan you all mungkin akan rasa lembut hati. Kadang kalau kita lapar-lapar ni, biasanya mood tengah tak baik. Kan, mood tengah tak baik, lapar, memang trigger lah semua benda yang tak best. Especially bila suami balik rumah penat, lapar, tu si isteri pula tak masak. Kebetulan sehari sebelum tu ke pagi tu bergaduh, kan, terbawa-bawa sampai balik kerja, kan. Faham tak? Kadang si Andin dia pun boleh selamatkan maruah sebenarnya, nak maruah you, kan. You as a wife, you walaupun you marah-marah macam mana pun, kan, mungkin you mungkin rasa marah ke time tu, you boleh serve pada you punya husband, kan. You give the best lah. Sebab sekarang banyak frozen food the best. Saya percayalah, banyaklah benda you boleh serve kat you punya husband. Okay, so itu saja 3 poin dari saya. So hopefully dia bermanfaat lah. Okay, kalau maafkan saya kalau salah silap. So sekali lagi saya minta tolonglah like page saya, follow lah page saya, dan masuklah Telegram saya. Saya akan share Telegram link saya dekat saya punya ruang komen, dan hopefully you all masuklah. Okay. Dan kalau you all ada apa-apa idea menarik yang mungkin nak kongsi pasal frozen food atau makanan-makanan pun tak ada masalah. Okay, just share je di dalam Telegram tu. Okay. Mana pula ni? Sekejap. Kasih saya jadi sekejap. Okay, so okay, so saya dah tag dan saya akan pinkan komen saya ni. Hopefully you boleh masuk. Alright, okay, saya rasa itu je daripada saya. So saya nak ambil anak saya dah menunggu. So saya akan share lagi banyak tips menarik pada waktu yang sama, insyaAllah. Doakan saya konsisten, doakan saya dapat beri lagi banyak manfaat kepada you all yang menonton live saya ni. Okay, so saya ucapkan selamat berehat pada mereka yang bawa balik kerja, selamat mandu kalau masih driving. Pada mereka yang terkesan kat Selangor, saya ucapkan semoga dimudahkan segala urusan. InsyaAllah lah, adalah hikmah. Okay, just take care. Gunakanlah peluang yang ada ni untuk bonding lagi bersama keluarga dan sahabat-sahabat sedemara yang ada bersama kita. Okay, mungkin this is opportunity untuk kita rebonding balik dengan orang kita tersayang, orang-orang kita mungkin kita dah lost contact. Just take the opportunity untuk bonding balik. Okay, so Assalamualaikum, bye-bye.